أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah pada pagi ni kita akan mulakan daurah bab solat hari raya. Hari ni bab solat hari raya. InsyaAllah kita akan gunakan kitab Fathul Qarib beserta dengan hasyiah Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala. Asal-asalnya bila banyak sangat soalan-soalan berkaitan dengan solat hari raya dan juga zakat fitrah, maka anda pun mikir-mikir nak buatlah daurah. Antara kitab yang dibincangkan nak buat daurahnya antara dua, imma Bushra Karim Syarah Muqaddim Hadramiyah ataupun Hasyiah Baijuri. Maka ramai-ramainya pilih nak baca Hasyiah Baijuri. Jadi kita bacalah Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala. Cuma Hasyiah Baijuri ni maklumlah, panjanglah perbahasannya. Hasyiah Imam Baijuri. Jadi kita mikir-mikirnya hak yang kita akan bacanya adalah daripada kitab Fathul Qarib. Ana akan baca harfan biharfinnya Fathul Qarib. Hasyiah Baijuri ni kita cedok-cedok. Macam biasa-biasa kita baca pagi-pagi lah. Hasyiah Baijuri pagi-pagi lama ni. Cuma orang hot dog biasa lagi baca Hasyiah Baijuri dengan Ana ni mungkin pening lah sikit. Sebab kita main turun naik. Sebab Ana kan biasa kan turun, naik. Jadi kena cekak sikit lah. Kalau hot dog biasa lah. Kalau hot biasa baca dah Hasyiah Baijuri dengan Ana tiap-tiap pagi tu, dia tahulah kaedahnya lagu mana. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Ada orang tanya kak, berapa ustaz baca Hasyiah Baijuri? Bacalah kitab-kitab syarah ataupun matan. Pertamanya, ana terdetik kak nak baca daripada Yaqut Nafis macam bab puasa itu, tapi rekah sangat. Bila tiap-tiap barang hak rekah ni ana kena syarah banyak. Jadi letih je oi. Puasa ni pula 10 hari ni pula letih. Kalau duduk Ramadan hari tu tak apalah, sebelum puasa boleh gak makan-makan, minum air apa semua. Ni Ramadan ni nak telan air tak boleh. Jadi cara dia paling mudahnya baca hasyiah. Jadi tak payah syarah panjang, terjemah je. Yang keduanya sebab nak beri faham pada kita kaedah ulama letak, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Bila kamu ni nukil maka kamu kena sahkan, bila kamu ni mendakwa maka kena datangkan dalil. Maka balik kat gini tu akan jadi ustaz-ustaz. Bila orang tanya hukum, mesti itu datangkan rujukan daripada mana? Maka antara rujukannya daripada kitab hasyiah-hasyiah. Faham? In kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Faham? Baik, ala kulli halnya insya-Allah kita mula bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun wa salatul iidaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Fasal
Wa salatul idaini. Bermula solat dua hari raya itu. Apa dua solat hari raya itu? Ail fitri wal adha. Ai situ ai tafsiliyah, tafsir bagi dua solat hari raya. Apa jawab dia? Apa khabar dia? Sunnatun muakkadatun. Salatu mubtada', khabarnya sunnatun muakkadatun. Sunat yang kuatlah tuntutannya. Tengok dalam hasyiah. Faslun, ini satu fasal. Tengok dalam hasyiah. Kita sebut dah kalau siapa pakai hasyiah Bajuri, kalau pakai tabak Darul Minhaj, hak atas sekali itu tu matan. Nombor 2 itu syarah Fathul Qarib, hak nombor 3 tu hasyiah. Kalau pakai tabak Darul Nusabah, hasyiah bawah, atas tu syarah Fathul Qarib. Hak dalam likungan tu, hak tu matan Abi Syuja'. Dia ingat dah lama dah baca hasyiah Bajuri. Baik, tengok dalam hasyiah. Faslun, ini satu fasal. Fi bayani ahkami salatil idaini wa ma yutlabu fihima. Ini satu fasal pada menjelaskan hukum hakam, ahkami, hukum-hukum salatil idain, salat dua hari raya. Wa ma yutlabu fihima, dan barang yang dituntut pada keduanya. Yakni, apakah syarat tuntut kita pada hari raya? Kita akan tengok ada pada masalah takbir. Kemudian ada pada masalah sunat-sunat dan ada adabnya. Lamma faragha minal kalami ala al-fara'idhi, tatkala mana selesailah daripada kalam, yakni perbahasan. Ala fara'idhi, atas perbahasan fardu-fardu. Muqaddiman, mendahulukan as-salawatil khamsa, solat yang 5, liwujubiha, kerana wajibnya. Tu illah. Kenapa didahulukan perbahasan tentang solat 5 waktu dulu? Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari, pada tiap-tiap siang dan malam. Syara'a ni jawab bagi lamma. Syara'a, maka memulailah fil kalami, pada kalam, yakni pada perbahasan, ala nawafili, atas yang sunat-sunat, yakni solat-solat sunat. Muqaddiman, didahulukan padanya itu, minha, daripada nawafil tadi, al-idaini, dua solat hari raya. Maksudnya, musannif pada masalah solat didahulukan tentang solat 5 waktu dulu. Kenapa dimulakan dengan solat 5 waktu? Kerana dia wajib dan berlaku pada setiap hari. Kemudian baru cerita tentang nawafil, solat-solat sunat. Dan didahulukan pada solat sunat ni adalah pada perbahasan 2 solat hari raya. Li'annahuma ni lamut ta'lil. Kenapa? Li'annahuma, kerana kedua-duanya pada 2 hari raya itu, aksaru qu'an, adalah terlebih banyak berlaku, min ghairihima, pada selain daripada keduanya, pada selain daripada dua hari raya. Hak ni sebab ramah ikut live. Ana kalau baca kitab hasyiah dengan baca matan ataupun syarah lainlah sikit. Kalau ana baca matan ataupun syarah, ana banyak syarah. Bila baca hasyiah ni, ana baca dan ana terjemah je lah. Nak syarah benda dah orang syarah dah. Faham? Faham? Sebab tu anda pilih hasyiah Bajuri. Berapa? Nak meringankan daripada kena hurah banyak Ramadan ni. Faham? Tapi banyaklah sikit kena bacanya. Baik. Wahuma, dan kedua-dua daripada solat hari raya itu, min khususiyati, adalah daripada khususiyat hazihil ummati, akan umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhuma, dan seumpama keduanya, seumpama 2 solat hari raya itu, al-istisqa'u wal kusufan, solat istisqa' dan juga solat 2 gerhana, yakni
seperti mana solat 2 hari raya ini adalah khususiat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah juga istisqa dan kusufan juga adalah khususiat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qalahul Jalalus Suyuti, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam As-Suyuti, Abdul Rahman As-Suyuti, disebut dalam kitab Khasa'is Al-Kubra. Masih ingat kalau masa kita baca Bidayatus Sul di Mekah hari tu, ana pernah sebut antara kitab yang banyak perbahasan tentang khususiat ni adalah khususiat Al-Kubra Imam Suyuti. Ia ada khususiat umat Nabi, khususiat yang berkongsi antara Nabi dengan umat Nabi, dan adalah pembahagian. Wa awwalu 'idin, dan yang mula-mula hari, salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Eid, yakni hari raya. Solatlah ia Eid tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu 'idin, awal hari raya. Sallahu, silap baca ni. Sallahu, yang solatlah ia Eid tadi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idul Fitri adalah solat 2 hari raya, solat hari raya Aidil Fitri. Bila? Fi sanati tsaniyati, pada tahun yang kedua, minal hijrati, daripada hijrah. Wa kadzalika, dan demikian itulah. Demikian mana? Demikian mana? Demikian awal-awal Eid yang solatlah ia Nabi. Eidul Adha, akan hari raya Eidul Adha, syara'a fi sanatil mazkurah, adalah dimulakan pada tahun yang tersebut juga. Wal aslu fi salatihi, wal aslu ay wad dalilu. Kita sebut tak, kita belajar dalam ilmu usul fiqh kan, ad-dalil bermakna al-aslu, faham? Wal aslu ay dalilu fi salatihi, pada solatnya, solat hari raya tadi tu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, ay salli salatal adha. Maknanya faham daripada ayat ni, hazah maf'ul. Salli salatal adha wanharil udhiyata. Salatlah akan salat adha, dan sembelihlah akan binatang korban. Wal 'idu, bahas kod lurah pula. Lepas bahas kod sejarah, bahas kod lurah pula. Wal 'idu, dan bermula Eid itu, ma'khuzun, diambillah ia, minal 'audi, daripada aud. Masdar dia aud. Awada, bukan awada tu asal. Dia ada ya'udu audan, sama macam qala yaqulu qawlan. Dia asalnya ada awada, kemudian wa ada harakat. Kaedah dia Guan Zuhaili dalam surah ana sebut sama. Al-wawu wal ya'u idza taharrakat wa fatahat ma qablaha qulibat alifan. Faham? Jadi asalnya awada, kemudian ditukar jadi ada. Ya'udu, asalnya ya'wudu, sebab asalnya fa'ala yaf'ulu. Tapi bila waw ni huruf illah, ada harakat siqal, maka dipindahkan harakat. Jadi ya'udu audan. Faham? Tu masdar. Jelas? Ulang kaji balik. Ni sedap baca hasiah. Kita boleh main ibarat. Tapi ngatuk lah. Pagi-pagi Ramadan pula. Faham? Wal'idu, bermula lafaz id itu, ma'khuzun, diambil, minal audi, daripada lafaz audi.
Sebab apa? Litakarrurihi kulla amin. Tu illah pertama. Kerana berulang-ulangnya pada setiap tahun. Aud kan kembali. Faham? Jadi, oleh kerana dia berulang tiap-tiap tahun, maka dia ambil. Au, ni illah. Ihtimal illah lain pula. Au li'audillahi fihi ala ibadihi. Kerana mengembalikan oleh Allah Ta'ala padanya, pada hari tersebut, akan atas hambanya, bil khairi was sururi. Pada kebaikan dan juga kegembiraan, khususan, lebih-lebih lagi, bi ghufraniz zunub. Bagi keampunan dosa. Faham? Sebab hari raya kan Allah Ta'ala ampun dosa dengan berkat Ramadan. Faham? Walidzalika, daripada demikian itulah. Demikian mana? Demikian ghufranaz zunub tu. Qila, dikatakan, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Hak tu kalau nak buat syajak lah. Tapi kalau nak baca ikut harakat betulnya, laisal 'idu. Sebab laisa kan? Jadi 'idu. Liman labisal jadida. Innamal 'idu. Sebab innama kan? Liman ta'atuhu tazidu. Sebab asal fi'il mudhari' kan? Tapi sebab kalau nak baca biar jadi syajak, maka laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Jelas tak lah? Bab sajak ni kan kita huraikan dah dalam bab balaghah dulu. Buriah hari tu. Jelas. Maka tidaklah hari raya itu bagi mereka yang berpakaian baru. Innamal 'id, maka sesungguhnya hari raya itu liman ta'atuhu tazid, adalah bagi mereka yang bertambah akan taatnya. Walaisal 'idu liman tajammala bil libasil markub, wa innamal 'idu liman ghufirat lahu dzunub. Dan tidaklah juga hari raya itu bercantik-cantik dengan pakaian dan juga kenderaan. Wa innamal 'idu, dan sesungguhnya hari raya itu liman ghufirat lahu dzunub, bagi mereka yang diampunkan baginya akan dosa. Wa asluhu, dan bermula asalnya, iwdun qulibat wawuhu ya'an, maka ditukarlah waw itu kepada ya. Liwuku'iha sakinatan, kerana berlakunya mana? Nya waw sakinah menjadi sukun. Faham? Kerana sukun waw. Isra kasratin. Isra ay ba'da kasrah. Berlaku sukun tu selepas kasrah, maka jadi siqal. Maka ditukar jadi ya, biar muafakat dengan harakat kasrah. Kan kita belajar dah dalam Kailani kan? Kama fil mizan, sama dalam mizan. Asal dia kan wazana. Wazana yazinu zinatan wa waznan. Lepas tu ni jadi masdar mimi. Mizan kan? Mizan. Jadi cuma dia buat misal je lah ni. Sebab mizan asalnya miuzan. Wow. Miuzan. Jadi berat. Maka ditukar jadi ya, supaya muafakat harakat dengan huruf illah. Sama juga. Samalah juga wa miqat. Miqat asal daripada waqata. Waqata yaqitu. Asal dia miqat. Tapi siqal. Maka ditukar jadi ya. Cuma beza dia hak ni dengan id. Id ni berlaku pada ain fi'il. Adapun mizan dengan miqat berlaku pada fa' fi'il. Faham? Wa jam'uhu, dan bermula jamaknya.
a'yadun. A'yadun. Wa innama jumi'al bil ya'i. Baik. Timbul iskam dia. Kenapa jamak dia a'yad? Sedangkan kita belajar dalam kaedah jamak taksir, maka dia akan balik mula kepada hak yang asal. Sepatutnya kena baca a'wad lah. Tak boleh baca a'yad. Sebab ni kan jamak taksir. Kena balik kaedah asal. Maka wa innama, wa itu menempati bagi jawab bagi soal yang muqaddar. Faham? Wa innama, seolah-olah jawab bagi pertanyaan yang ditanya. Maka dijawab wa innama jumi'a bil ya'i, dan bahawa dijamakkan dengan ya, yakni tidak dikembalikan kepada asal jadi a'wada, tapi dijamakkan dengan jadi a'yadu. Sebab apa? Ma'a annal jam'a, ni kaedah, annal jam'a yaruddul asya'a ila usuliha. Ni kaedah nak sebut ni. Beserta ma'a situ ma'alil hal, hal keadaan bahawasanya. Hal keadaan bahawasanya jamak itu yaruddul asya'a ila usuliha, mengembalikan sesuatu itu kepada asalnya. Faham? Liluzu'a, ni ta'lil dia. Liluzumiha, kerana lazimnya, fil wahidi, kerana supaya samalah, jadi satu je. Faham? Sebab hak tadi kita jadi id, maka jadi a'yad, supaya jadi lazim sama. Faham? Waqila, dan ni ada orang ilahwi kedua pula. Waqila lil farqi bainahu wa baina a'wadil khashab, supaya membezakan akannya dengan a'wad. A'wad ni jamak daripada ud, iaitu rating-rating kayu. A'wadil khashab. Faham? Selesai. Wa ja'ala, wa tu wal isti'nah. Masuk masalah baru pula. Wa ja'ala Allahu lil mu'minina fid dunya 'idaini fis sanati. Dan Allah Ta'ala menjadikan bagi orang Islam itu, bagi orang beriman itu, di dunia ini 2 hari raya pada setahun. Wa kullun minhuma ba'dal ikmalil ibadati. Dan tiap-tiap satu daripada keduanya itu adalah selepas daripada menyempurnakan ibadat. Fa'idu, maka fatu fali tafri'. Bila kita tahu tiap-tiap ibadah itu, tiap-tiap hari raya itu selepas sempurna ibadah, fa'idul adha, maka hari raya Aidil Adha itu ba'dal ikmalil haji, selepas mana sempurnanya haji. Wa Aidul Fitri, dan bermula hari raya Aidil Fitri itu ba'da ikmali sawmi Ramadan, adalah selepas sempurnanya hari puasa Ramadan. Wa amma yaumul jumu'ati, dan ada pun hari Jumaat, fa'idun fi kulli usbu'in, maka adalah iaitu hari raya bagi tiap-tiap minggu. Wa'iduhum, dan bermula hari raya mereka mukminin, fil jannati, pada syurga nanti. Sebab cerita dunia ikut tahun 2 kali, ikut minggu sekali, Jumaat. Tapi kalau dalam syurga, bila hari raya bagi ahli syurga, waqtu ijtima'ihim bi rabbihim, ketika mana berkumpul mereka mukminin itu bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Sebab tak adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala beri, melainkan nikmat kita boleh memandang akan wajah Allah bila kaifin, yang kita tak tahu bagaimana kaifiat, wala bila wasitah, dan juga tidak ada wasitah. Falaisa indahum, maka tidak adalah di sisi mereka mukminin yang duduk dalam syurga itu, syai'un, akan sesuatu pun, alazzu min zalika, yang lebih
yang lebih lazat daripada demikian itu, demikian mazkur, yakni memandang akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama qila, seperti mana yang disebutkan. Ni syair ahli sufi. Sebut anda. Cuba kita tengok syair. Kita pakai Durul Minhaj. Macam mana? Ana pelik sikit syair ni. Taktik macam tak kena je. Ana tengok pening daripada malang. Wa indi kulla yawmin ara bihi jamala muhayyaha bi'ainin biqarinati. Siapa ada Hasyiah Bajuri tabak hak Halabi, hak Amin pakai? Tak ada? Ada? Ana ada di rumah, apa ana tak tengok? Apa? Hai. Tengoklah. Sebab ana nak cari taktik dia je. Baik, apa? Wa indi kulla yawmin ara bihi jamal muhayyaha bi'aini qarirati. Wa indiya, dan di sisi aku, Aidun, baca Aidun lah, hari raya, kulla yaumin ara bihi, tiap-tiap hari melihat dengannya, jamala muhayyaha, cantiklah akan wajahnya, bi'aini qariratihi, dengan ketenangan pada hati. Bi'aini qariratihi, yakni dengan ketenangan pada hati. Watusan, mai baca sesedalang ni baru boleh semuka ni. Warna lah. Dah apa. Kayak kalau anda tak larat, kita baca laju-laju lah atas. Faham? Ni awal-awal kita baca seselu dalam. Bila lagi nak baca gini? Faham? Watusannu, dan sunatlah, tahni'atu bil'id, dan sunatlah mengucapkan tahniah dengan hari raya. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Sunat kita ucap selamat hari raya. Minal ami wasyahri, sama ada pada hak tahun, daripada tahun ataupun bulan. Alal mu'tamadi, atas pendapat mu'tamad. Ma'al musafahati, berserta dengan musafahah. Apa maksud musafahah? Yakni berserta dengan bersalam. Maknanya sunat bila kita ucap hari raya tu, duduk bersalam-salam lah. Faham? Tapi syarat, ini tahadal jinsu. Dengan syarat sama jenis lah. Ni jangan guna alasan nak pergi salam dengan orang puang. Dia kata sunat. Dalam kitab sebut ni. Dia tak tengok dah syarat belakang. Faham? Ini tahadal jinsu. Fala yusafihu, maka tidak musafahah lah, yakni tidak bersalaman lah. Rajulul mar'ata, akan lelaki dengan perempuan. Wala aksuhu, dan juga tidak sebaliknya, orang perempuan salam orang lelaki. Wala aksuhu, ay la tusafihu al-mar'atu rajula. Faham? Tu takdir kalang. Wa misluha, dan seumpama benda ni, seumpama kata jangan salang dengan tidak seajnabi itu, al-amradul jamim, dengan seks amrad. Makruh. Ada amrad sini? Mana? Mu'ah ni mu'ah? Tak lagi ya? Tak, Zu ada adik. Nampak mu'ah ada adik? Zu ni? Mu'ah ni mu'ah? Tak ada? Tak lagi? Selamat. Imran ada tak? Amrok yang kena duduk belakang dinding sikit. Tak boleh. Faham? Suka sangat korang. Amrok. Ingat amrok pun makruh salam. Amrok tahu amrok? Amrok ni orang lelaki hak muka jambu.
Dak lah K-pop. Kadang-kadang orang kita kan minat Korea, tapi anda tengok koyok je banyak. Oh ni. Cari pasal ni. Geng-geng fanatik. Cuma yang sebut gitulah. Makruh salang amrak. Amrak ni kalau dalam kitab-kitab Jawi dia terjemah muda belia. Maksudnya sini orang geng-geng muka jambu ni lah. Faham? Dia punya hak tak tumbuh bulu. Dhabit dia adalah tumbuh bulu. Lepas tu ada ulama kata sebelum balik. Kalau lepas balik tak ada dah amrak. Ada ulama kata lepas balik pun ada lagi amrak. Sekira-kira dengan sebab ya amrak ni ujian. Kadang-kadang kerana amrak lah timbulnya perasaan kaum Lut. Faham? Sebab tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Nas'alullah as-salamata wal afiyah lah. Wa tusannu ijabatuha, dan sunatlah menjawab akan tahniah tadi tu. Akan ucapan tahniah tadi tu binahwi dengan seumpama bila orang ucap selamat hari raya, maaf zahir batin semua. Ni ada kok bid'ah mengucapkan selamat hari maaf zahir batin. Mengucapkan maaf pada hari raya. Sunatnya Ramadan, pulak dah. Lepas tu tahun-tahun lepas-lepas ni jangan minta maaf, tunggu Ramadan dulu. Baik. Binahwi seumpama taqabbalallahu minkum wa ahyaakumullahu li amsalihi wa kullu amin wa antum bi khair. Ada orang tanya nah, bila sebut wa kullu amin wa antum bi khair, dia sebut mana betul ustaz? Jazakumullahu khair ataupun jazakumullahu khaira. Ada orang kata tak betul. Jazakumullahu khair. Kan kita tulis Melayu kan? Jazakumullahu khair. Dia kata kena tulis jazakumullahu khaira. Kena tambah A di belakang. Dia sebenarnya gini. Betul dah. Sebab jazakumullahu khaira, jaza ni dia antara fi'il yang mutaaddi dengan dua maf'ul. Jadi khaira situ maf'ul sani. Dia kaedah atas mazhab jumhur dalam ilmu nahwu. Ana rasa anda pernah hurah dalam kawakib rasa. Ingat tak? Kedak. Ada ingat tu. Kira dak hurah dia tu. Tak apa. Ya dalam bila bererti bila waqaf dalam nasab, waqaf ketika nasab, maka kena datangkan alif. Kita belajar kan? Sebab tu kena jazakumullahu khaira. Tapi ada satu lurah iaitu lurah Rabi'ah. Lurah Rabi'ah sah waqaf nasab macam rafa'. Iaitu boleh baca jazakumullahu khair. Tapi bersalahan dengan jumhur lah. Atas mazhab jumhur kena waqaf dengan jazakumullahu khaira. Tapi kalau jazakumullahu khair, betul tak? Betul atas satu lurah, iaitu lurah Rabi'ah. Man arad ada ya. Man arad al-mazid lagi. Ya jadi. Dapat cari dalam kitab nahwu kan. Bukan mahal di sini nak bahas. Baik. Wa qawluhu wa salatul idaini sunnatun, dan katanya solat dua hari raya itu sunat, ai li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengerjakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika inda imamil malikin, dan begitulah mana? Yakni hukum sunat sahaja di sisi Imam Malik. Maknanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, hukum sembahyang raya sunat. Fahiya sunnatun indahu aidan, dan juga sunat di sisinya juga. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata oleh Imam Abu Hanifah, hiya wajibatu ainan, dia itu wajib aini. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata oleh Imam Ahmad, hiya wajibatun kifayah, dia hukum wajib kifayah. Wa yadullu lana, dan berdalillah kita, yakni benda Asy-Syafi'iyah, khabaru, dengan khabar.
hal alayya ghairuha. Ni hadis ni dia bawa pendek je lah. Dia asalnya Arabi, seorang Arab. Dia tanya Nabi SAW, apa hak wajib atas aku? Maka kata Nabi SAW, solat 5 waktu. Maka dia pun kata, hal alayya ghairuha. Ada tak lagi bagi aku selain daripada tu? Qala, kata Nabi SAW, la. La sini dengan maksud, la laysa alayka ghairuha. Tidak ada bagi kamu tu selain daripada ni. Illa, melainkan, anta tatawwa'a, melainkan kamu ni nak buat hak sunat. Dia asalnya tatatawwa'a. Asalnya tatatawwa'a, tapi hazah tak. Kan dalam hadis kan anta tatawwa'a. Asalnya anta tatawwa'a, melainkan kamu nak buat hak sunat. Faham? Wa amma qaulul imam Syafi'i, dan berkatalah oleh Imam Syafi'i, dan ada pun, sebab seolah-olah orang kata, dah kata hukum sunat, bukan ke ada ulama kata antaranya Imam Syafi'i kata, man wajabat alaihil jumu'atu wajaba alaihil idu. Barang siapa yang wajib ke atasnya Jumaat, maka wajiblah ke atasnya hari raya, yakni salat hari raya. Famahmulun, maka Imam Bajuri kata famahmulun, maka ditanggunglah ia itu ala ta'kidi, atas sunat muakkad sahaja. Wa fi'luha, dan bermula melakukannya. Nya mana? Nya solat tadi tu. Bil masjidi, di masjid. Afdalu, lebih afdal. Buat, ya kena faham. Masalah ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Semayang hari raya, dalam mazhab Syafi'i, sunat buat di masjid. Tidak sunat dibuat di dataran. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki, sunat salat hari raya, sunat buat di dataran. Sebab tu kami ingat masa duduk di Sudan, semayang hari raya Sudan di dataran. Dia akan kupur di padang. Sebab ambil dalil Nabi SAW solat hari raya di dataran. Kalau ingat masuk umrah hari tu, anda bawa dekat Masjid Ghamamah. Itu dipanggil musalla Eid, tempat semayang hari raya. Maka ulama ambil situ. Mazhab Syafi'i kata Nabi kupur situ sebab di masjid tak muat, sepik sangat. Sebab tu Nabi buat di dataran. Asalnya hukum sunat buat di masjid. Faham tak? Sebab apa sunat di masjid? Li syarafihi, kerana mulianya masjid tadi. Illa, melainkan kata tidak afdal buat masjid itu li uzrin, daripada kerana uzur. Kalau kerana uzur, maka tidak sunatlah buat di masjid. Seumpama uzur tu, contoh dia macam mana? Kadiqihi, seumpama sempit masjid tadi. Fayukrahu, kalau jadi sepik sampai berasak-asak, maka makruhlah pula di masjid, sunat buat di dataran. Faham? Wa idza kharaja li ghairil masjidi, kalaulah buat luar daripada masjid, istakhlafa nadban, maka sunat istakhlafa nadban, maka menggantilah atas jalan sunat man yusalliha, bagi mereka yang solat solatlah ia di masjid, solatlah ia bidda'afati, bagi orang-orang yang lemah-lemah. Faham? Di masalah begini. Baik, katakanlah masjid sepik, kita buat di dataran. Maka adalah orang yang orang tua, hak tak larat, orang puang nak kupur dataran malu. Maka ketika itu mereka semayang di masjid. Maka bila buat di masjid, sunat tu imam istikhlaf. Apa maksud istikhlaf? Cari tok ganti untuk ganti seorang di masjid. Sebab tu imam dibuat di dataran. Maka sunat tu imam cari seorang ganti dia untuk buat kerja di masjid. Faham tak? Wala yakhtabu,
al-khalifatu, maka tidak khutbahlah oleh khalifah, yakni pengganti, lahum bagi mereka, bagi hak dhaif tadi, illa biiznihi, melainkan dengan izinnya, izin imam. Wa yusannu, dan sunatlah, an yazhaba lis-salati, sunatlah pergi untuk solat itu. Ni nak sebut adab-adab pergi masjid lah ni, raya-raya. Wa yusannu an yazhaba lis-salati fi tariqin, maka sunatlah pergi kepada solat itu fi tariqin tawilin, pada jalan hak jauh. Nak pergi sunat lalu kok jalan jauh. Contoh kita nak pergi masjid Jamiah, pusing kok belakang dulu, baru pergi. Sunat. Faham? Lalu kok jalan jauh. Masyian, hal keadaan dia tu berjalan kaki. Sunat pergi semayang raya ni jalan kaki. Kita memang jalan kaki lah sini. Malaysia jarang nak buat. Kadang-kadang dekat pun naik motor. Kita sini je, jauh pun jalan kaki. Masjid Alita jalan kaki. Faham? Jalan kaki. Kalau Malaysia ni, masjid bila dengan motosikal. Faham? Jalan kaki tu pula bisakinatin, dengan tenang. Jangan pergi dalam keadaan tergopoh ke apa. Wa yarji'u fi akhar, ay fi tariqi akhar. Faham? Dan kembali itu pada jalan hak lain. Ni sedap kot. Main ngatuk-ngatuk ni, tanya Arab sikit. Umar. Qasirin, qasirun, qasiran. Mana betul? Wa yarji'a. Apa yarji'a? Sebab attah balik pada yazhaba. Taqdi kalam wa yusannu ay yarji'a. Yang ngatuk-ngatuk ni tanya Arab. Lepas tu fi akhara qasirin, qasiran, qasirun. Danish. Hah? Kuat sikit. Mudhafun ilaih. La, khata'. Bukan, nak tentu, nak suruh baca benda. Naim. Fatih Naim. Qasirin, qasiran, qasirun. Bukan mudhafun ilaih sini. Dah apalah, dah sebut Arab pun. Nak baca benda. Tapi kalau nak baca benda, mesti tahu Arab dulu. Ni set luar. Sebab? Tengok, sebelum dia tu, tariqin qawilin. La. Itu jangan, buat muqabalah gitu, mana ada. Sebab fi akhara kan. Bila akhara, qasirin lah. Sebab dia walaupun situ fathah, tapi dia tu patutnya sebab akhara dia fathah dengan nasab pula dah. Fathah dengan majrur, faham? Sebab dia akhara kan, mamnu' minas sarfi. Jelas tak lah? Jadi patutnya fi kan. Jadi akhara dia mamnu' minas sarfi, lepas tu qasirin lah. Faham? Bukan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih main mana? Main mana mudhafun ilaih? Baik, tak apalah. Kal jumu'ati, seumpama solat Jumaat. Mayang Jumaat pun sunat gitu. Gi ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Sunat masa gi ikut jalan jauh, balik ikut jalan dekat. Dan sunat gi mayang Jumaat ni jalan kaki. Ana pernah ingat seorang je Tok Guru. Masa tu daurah Habib Ahsan Kaf. Buat di Sulaiman, Terengganu. Ana nak pergi khutbah tempat lain. Tapi biasalah khotib. Sunat lambat sikit. Jadi kita duduk lepak surah dulu. Ustaz Mahdi. Ana ingat ia jalan kaki ke masjid. Masjid dia kat Sulaiman. Masjid Losong dia. Tapi daripada Sulaiman ke Losong tu, bukan. Depan tu, dia dekat muzium. Lelah juga jalan kaki.
Ustaz jalan kaki. Ana kata, "Wih, kalau aku ni naik kereta dah." Sebab ustaz ada kereta masa tu. Hotel lah ana tengok ah. Lepas tu tok guru lain pergi, hok siapa jalan kaki dia? Biasa naik motor lah. Kita pun saja, ustaz jangan jalan kaki ustaz. Letih. Sebab tahu dah ustaz jalan kaki, kita kena jalan kaki. Jadi, lebih baik kita menyelamatkan. Baik, wa an ya'kula. Dan ni sunat yang seterusnya pula. Wa tuwa ataf balik pada an yazhaba taqdir kalam wa yusannu an ya'kula. Dan sunat juga makan qablaha sebelum salat. Fi Idil Fitri, pada hari raya Idul Fitri. Walau bitariq, sekalipun di tengah jalan. Oh, berhenti tepi jalan, makan nasi dulu. Faham? Sunat makan. Faham? Wal aula, dah nak makan dia. Tupak, rendang, lemang. Nak makan dia. Wal aula, aulanya an yakula tamran, sunat makan buah kurma. Buah kurma tadi nak makan banyak mana? Wa an yakuna witran, dan sunat makan secara witir, yakni 3 ke 5 ke 7 ke 9 ke 11 ke. Wa an yumsika, dan tahanlah ia. Sunat dia tahan diri dulu fi Idil Adha. Sunat tahan daripada makan pada hari raya Aidil Adha hatta yusalliya, sehingga dia salat. Faham? Sebab apa? Oh, ada orang kata jangan makan lagi sampai sudah rebang. Oi, cerak tu imam. Nak melih lembu. Sunat makan lepas solat. Nah, faham? Lilittiba'i fihima, kerana mengikut bagi keduanya. Ikut maksud dia, ikut Nabi SAW, sebab Nabi buat gitu. Illah pertama kerana ikut Nabi. Illah kedua, waliyatamayyaza, supaya membezakan yaumu Idil Fitri amma qablahu, hari raya Aidil Fitri dengan barang yang sebelum daripadanya. Sebab sebelum dia kan Ramadan tak boleh makan. Jadi nak beza, nak khabar kita sudah lepas daripada Ramadan, maka kita pun makanlah juga pagi tu. Bagi Ramadan pagi mana boleh makan? Melainkan lupa. Ataupun ya'yuk. Apa ni? Puasa 16. Bandoba, ke benda? Barkoba. Fa innal akla fihi, kerana makan padanya pada hari sebelumnya itu kana haraman, adalah haram. Wali yu'lama, baca yu'lama lah, mudah, sebab memberitahu. Ni illah yang ketiga. Wali yu'lama naskhu tahrimil fitri qabla salatihi alladhi kana fi sadril Islam, supaya memberitahu nasahnya haram akan berbuka sebelum solatnya pada awal-awal Islam. Sebab seolah-olah awal Islam dulu sebelum solat tidak boleh lagi makan. Walaupun hari raya Aidil Fitri. Walaupun dah habis Ramadan, awal-awal. Maka nak beritahu benda tu sudah nasakh. Faham? Baik, orang pun kata, dah tu kena makan lah. Saya dah lalu mana makan. Kan kita biasa dah makan pagi. Dah sebulan dah nak makan pagi. Nak makan tu jadi dah selera. Dah kalau nak minum saja dah jadi. Maka disebutlah, wasyarbu, boleh syarbu, boleh syurbu pun boleh. Wasyarbu kal akli, minum tu macam makan lah juga. Maknanya sunat, kata sunat makan. Kalau tak makan, minum pun samalah dapat pahala sunat. Dah bila kata sunat, wa yukrahu lahu, maka makruhlah baginya, bagi syakhsin tadi, tarku zalika, meninggalkan demikian itu, demikian makan tadi. Kama fil majmu'i, seperti mana dalam kitab majmu' sebut. Naqlan, dinukilkan anin nasi, dia dukil daripada nas. Nas di sini yakni nas al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab bila kita sebut mazhab ni adalah nukilan. Faham? Dah habis kalau baca dalam ni.
Sekat sejam dah kita ni. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas mula. Faham? Wa salatul idain. Baca matang Fathul Qorib mula. Wa salatul idain. Dan bermula dua solat hari raya tu, Aidil Fitri wal Adha, iaitu hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, sunnatun muakkadatun. Hukum dia sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Kalau dalam syarah tu disebutlah, tapi Ana sebut lalu. Kerana Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi buat sama. Melainkan Nabi pernah tinggal sekali ketika mana hari raya Aidil Adha, ketika mana Nabi duduk di Mina. Maka ulama kata situ kerana isytighal dengan perbuatan haji. Tengok dalam syarah tu lah, boleh baca sendiri. Dalam hasyiah tu boleh baca sendiri. Wa tushra'u jama'atan. Dan sunat semayang hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri ni secara berjemaah. Wa tushra'u jama'atan. Dan disyariatkan berjemaah. Sunat kita semayang hari raya ni berjemaah. Kita belajar dah hukum-hukum solat jemaah. Kalau solat Jumaat, hukum dia fardu, kena semayang berjemaah. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah iaitu solat 5 waktu atas qaul mu'tamad. Ada yang sunat muakkad, dituntut berjemaah. Benda 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, tarawih dan juga witir bulan Ramadan, satu lagi jenazah. Solat jenazah. Cuma solat jenazah ni dia fardu kifayah. Fardu kifayah, hukum asal dia. Hukum bagi solat jenazah fardu kifayah. Buat secara berjemaah sunat muakkad. Tengok dalam hasyiah tu sikit tu. Qauluhu wa tushra'u jama'atan fal jama'atu matlubatun. Maka berjemaah itu dituntut fiha padanya. Illa lil haji wa illam yakun bimina. Maka ia itu dituntut padanya melainkan bagi orang yang buat haji. Wa illam yakun bimina, sekalipun dia tidak berada di Mina. Sebab Nabi tinggal sembahyang raya ni masa Nabi duduk Mina. Tiba-tibalah dia dah duduk Mina. Sebab dia lepas kita wukuf di Arafah, kita pun pergi ke Muzdalifah. Lepas tu kita boleh sama ada kita tahallul awal dengan kita melontar di Jamrah Aqabah, ataupun kita pergi tawaf di Kaabah. Kan kita belajar kan? Maka tiba-tiba bersesak ke Mina, dia tak pergi, dia patah balik ke Mekah tawaf. Maka ketika tu dia kerat rambut, dia dah boleh dah tahallul awal. Faham? Dia boleh tahallul awal dah. Cuma isu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah ketika itu bila dia dak duduk di Mina? Sebab Nabi tinggal, sebab Nabi duduk Mina. Kalau dia pergi ke Mekah untuk tawaf, adakah sunat dia buat sembahyang raya berjemaah? Jawapan dia, tak. Sebab tu kata, illa lil haji wa illam yakun bimina. Sekalipun dia tidak berada di Mina. Alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Fatusannu lahu furada. Sunat dia semayang sendiri-sendiri. Sekalipun dia tidak dituntut berjemaah, bukan kata tak sunat semayang raya. Semayang raya sunat. Cuma tak sunat buat jemaah. Sunat semayang sendiri-sendiri. Ada kan? Sebab apa ni illah? Lishtighalihi bi'a'malil haji. Kerana sibuknya ia dengan kerja-kerja haji. Wa yukrahu, dan makruhlah. Kama fil anwar. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qumuli. Al-Anwar fi a'malil abrar. Fi a'mal kan? Benar? Al-Anwar fi, ingat tak? Ding? Benar? Mi? Fi, maring baru sebut kelas Fatul Mu'in. Mari dulu. Al-Anwar fi? La. Anwar, itu Qumuli baru kita sebut. Betul dah. Hari Khamis, hari Rabu, kan kita temukan Al-Anwar Qumuli.
Fi a'malil abrar. Sebab tu dia kata Al-Anwar ni kitab, walaupun dia kitab mutaqaddim, tapi dia antara kitab yang banyak ulama-ulama mutaakhirin buat nukilan. Ta'addudu jama'atiha bila hajatin. Yang berbilang-bilanglah jemaahnya tanpa ada hajat. Walil imamil man'u minhu ka kulli makruhin. Dan bagi imam itu menghalang bagi tiap-tiap perkara yang makruh. Naik kata mula. Walimun faridin. Dan sunatlah, dan kata sunat tadi tu limun faridin, bagi orang yang seorang diri. Maknanya kita faham semayang raya tadi boleh buat sendiri-sendiri. Sah walaupun secara bersendirian. Yalah. Wa musafirin, dan juga musafir. Wa hurrin, dan juga orang merdeka. Wa abdin, dan juga hamba. Wa khunsa wa mra'atin, dan khunsa dan juga perempuan. Maknanya kita faham di sini adalah perbezaan dengan solat Jumaat. Jumaat dituntut berjemaah, sembahyang hari raya tidak dituntut berjemaah. Sembahyang Jumaat wajib atas lelaki yang merdeka yang bermukim. Sembahyang raya dituntut sama ada bermusafir ke bermukim, lelaki ke perempuan, ataupun merdeka ke hamba. Faham tak, faham? La jamilatin. Bila kata sunat orang perang tadi, bukan semua orang perang sunat. La jamilatin. Kalau dalam hasyiah disebut wa illam takun zata hayatin, sekalipun dia itu tidak memiliki kedudukan. Wala zati hayatin. La jamilatin wala zati hayatin. Kata sunat orang puan mayang raya tadi tu tidaklah bagi orang yang cantik dan juga orang yang memiliki kedudukan. Maksud kedudukan ni mana? Contoh ayah dia ni pemimpin, ayah dia ni tok guru, yang menyebabkan kalau dia tubik orang akan pandang belaka dia. Zahir kalang sini seolah-olahnya tidak sunat solat. Sebab dia datangkan lepas limun faridin wa musafirin kan. Tapi sehakikat sebenar sini tidak la yusannu jamaah. Tidak sunat semayang jemaah. Hudur al-jamaah, tidak sunat hadir jemaah. Tapi tidak menafikan dia sunat semayang sendiri-sendiri di rumah. Faham? Waktu orang puang, kalau nak pergi mayang raya, tak payahlah lebih-lebih sangat. Ustaz, ni hari raya, hari kemenangan, kena pakai comel-comel. Sunat pakai comel-comel ni orang lelaki. Orang puang pakai comel-comel untuk duduk di rumah. Dia kata dah kalau comel-comel nak duduk rumah buat benda. Dah nak comel sangat. Faham? Bukan kita comel nak tunjuk korang. Faham? Dia orang puang ni sifat dia adalah tertutup. Ni jumuk ni Ustaz. La, ni nak jaga kemuliaan orang puan. Dalam Quran, berapa kali Allah Ta'ala sebut nama orang perempuan? Sekali je. Nama Siti Maryam saja disebut. Adapun kisah perempuan-perempuan lain tidak disebut namanya. Cuba baca dalam Quran. Kisah banyak. Kisah Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Hawa. Tapi adakah Allah Ta'ala sebut nama? Tak. Kisah yang disebut nama hanya Siti Maryam. Sebab apa? Nak khabar begitulah sifat orang perempuan, kerana nak jaga dia itu, namanya pun tidak dizahirkan. Faham? Ni cari balah belaka ni. Tapi gitulah hukum. Jangan marah kerana ni kitab sebut. Kalau pergi juga, tu anggap demo dak comel dah tu. Sebab tidak sunat bagi orang hak comel dengan orang hak memiliki kedudukan. Ini kaca permata pula ni. Wah, jangan marah Ramadan. Wa ammal ajuzu, ada pun orang tua. Orang tua sunat lagi.
fatahduru, maka sunat hadir al-ida, sunat hadir untuk sembahyang raya fi siyabi, pada pakaian baitiha, pakaian rumah dia, bila tibin, tanpa hadir. Ini 3 syarat disebut. Tengok dalam hasiah nak faham syarat ni. Qawluhu ammal ajuzu ila akhirih muqabilun lil jamilah. Qawluhu fatahduru ay bi izni zawjiha. Maknanya bukanlah bila kata tua tu boleh mari ayah haji takwi pergi juga, tak boleh. Kena minta izin ayah haji. Sebab sifat orang puang bila ada tok lelaki nak keluar rumah kena minta izin. Faham? Maka dia nak pergi sembahyang raya kena minta izin tok lelaki. Fahaza, maka ini mana? Izin suami itu syartul awal, syarat yang pertama untuk membolehkan pergi sembahyang raya. Qauluhu fi siyabi baitiha ay siyabil lati talbasuha fi baitiha, iaitu pakaian yang dia pakai di rumahnya, lil mihnati wal khidmah, untuk buat kerja dan urusan-urusan rumah. Maknanya kodoh guna pakai rumah. Janganlah pakai baju kelawar pergi sembahyang raya, pada patutlah. Faham? Maknanya bukanlah ada orang buat kerja rumah, solat, eyeshadow apa semua. Tak ada. Faham? La li siyabi zinah, tidaklah dengan pakaian yang dia duduk berhias. Wa hadza syartun sani, ni syarat yang kedua. Wa qawluhu bila tibin, yang kata tanpa wangi-wangian tu syartus salis, syarat yang ketiga. Fasyurutus salasatun, maka ini syarat yang ketiga syarat. Maknanya ada 3 syarat orang puang boleh pergi sembahyang raya. Izin suami sekiranya nikah dah. Yang kedua, mestilah bukan dengan pakaian yang berhias, pakaian biasa-biasa je. Yang ketiga, tanpa memakai wangi-wangian. Yalah. Ana nampak muka seorang-seorang ni macam penat dah. Kita rehat sekejap, 5 minit. Kita sambung balik 10 suku. Nampak muka seorang-seorang ni lain macam dah ni. Maklumlah 10 akhir Ramadan ni ana faham. Pelajar Jordan dia qiyamul lail tak tidur malam. Faham. Jadi kita tawakuf dulu sekejap. Kita rehat dulu sekejap. Kita sambung lepas ni pula. Sesi kedua, tutup sekejap. Wallahu a'lam. 10 suku kita sambung. 10 suku Malaysia jadi 3 suku. 3 suku. Wallahu a'lam.